Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi dunia, selamat pagi seluruhnya. Apa khabar? So kita seperti biasa, hari ini adalah hari Isnin dan kita dah berjaya secara konsisten untuk live setiap pagi di support group EFP dan juga di close group Nak Urus Bisnes. Nama saya, sebelum kita pergi lebih jauh, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd dan saya juga seorang chartered accountant di bawah payung MIA. Bukan Missing in Action tapi Malaysian Institute of Accountants Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, first of all, nak ucapkan tahniah kepada anda kerana dapat tonton pada sesi kali ini. Berikan pat on your shoulder. Tu bahasa Inggeris sikit kita hari ini, international sikit hari ini. So tahniah kerana anda sangat konsisten, sangat padu beri komitmen setiap pagi. Cuma saya pelik ni, kenapa pagi ni semua tak ada ni? Ni mesti tengah sibuk buat meeting. Mungkin kalau tengah buat meeting baguslah. Teruskan. So bagi anda di support group EFP, tolong bantu saya munculkan diri, komen sikit. Kalau bagi tahu, terima kasih Cik Nur Fitri, terima kasih Cik Siti Hawa Ramli, terima kasih. Selamat pagi, good morning. So I need your help today. Can you please let me know whether my visual is okay ataupun audio saya jelas. Kalau jelas, tulis itu jelas. Minta bantuan saya. Selamat pagi Cik Nadia di Nak Urus Bisnes. Minta tim juga tolong support untuk tag mereka-mereka yang biasa muncul pagi di Nak Urus Bisnes ni. Saya pelik betul lah, close group Nak Urus Bisnes ni member dah jadi 1000 lebih, tapi lemau dia tak macam support group EFP ni yang mana masih lagi beraksi dengan bagus. Kasut baru kasut baru. Bagus nama ni. Thank you. Good job. Apa khabar Puan Noni Ayub, Toki Bakery kita, kedai kek kita. Hari ni kek semua okey? Sihat kek semua? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau suara saya jelas, saya nak anda bantu saya. Tolong saya tuan-tuan dan puan-puan. Sesi ni adalah berbayar. Sesi ni perlu berbayar. Saya akan berhenti sesi ni kalau anda tidak bayar saya. Bayar cash, jangan bayar kredit ataupun jangan bayar pakai cek. So macam mana cara nak bayar? Mudah saja. Tolong bantu saya, belanja saya love dengan like. Belanja love dengan like, laju-laju. Tekan situ, love like, tekan love like, laju-laju. Laju lagi. So itulah cara anda membayar untuk sesi ni. Itu sebenarnya punchline, tapi selalu punchline memang susah nak jadi, especially waktu pagi ni. Mungkin lagi-lagi hari Isnin. So ramai orang biasa hari Isnin dia katanya Monday blues. Tapi terbalik betulnya. Patutnya hari Isnin dah kena semangat lagi. So di close group Nak Urus Bisnes, terima kasih seperti biasa. Penonton setia saya, Cikgu Captain. Saya sebenarnya nak tanyalah Cikgu Captain ni, mana datang nama Cikgu Captain ni? Cuba bagi tahu apa maksud Cikgu Captain ni. Saya dah lama nak tanya. So better anda bagi tahu di hadapan rakyat jelata sekalian lah di close group Nak Urus Bisnes. Dan di support group EFP, terima kasih Cik @MediaBiz, Mak Esah ada pagi ni. Kita ada Tuan Ashraf, Waalaikumsalam. Puan Noni Ayub tadi ada dari tadi. Terima kasih. Tolong saya bagi anda yang berada di support group EFP dan juga di close group Nak Urus Bisnes. Bagi mereka yang Gang Titan, tolong tag Gang Titan anda. Bagi mereka yang Gang Spire, tolong tag Spire sekalian. Tim di Nak support group Nak EFP, Cik Aisyah, tolong tag saya punya pakar tagging, Tuan Muhammad Ming. Dia akan bantu anda juga untuk tag semua geng-geng Spire dia. Saya bekas cikgu dan pesara kapten. Wow, cikgu kapten. Rempak gila. Dia cikgu dan dia juga pesara kapten. Macam mana dia buat Macam mana dia buat? Pelik Ada 2 carrier, gempak gila. Cakap orang sebelah, gempak gila. So cikgu kapten dia baru daftar untuk geng Elite X. Yang mana sesi pembelajaran dah dimulakan minggu lalu. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar, Cikgu Kapten. So, Tuan Fahmi, toki ayam kita dari Ipoh. Syaril tanya, Cik Ayu sihat? Syaril tanya, bukan saya tanya. Syaril dia memang suka tanya soalan-soalan macam tu. Boleh lah, dia boleh tanya, saya tak boleh tanya. Dia bujang 4, saya dah tak bujang dah. Okey.
Hai, gurau sikit tak boleh kau ni. Ya Allah, hai. Tolonglah tag semua orang ni. Macam tak... tahu tak? Hari ni hari apa tau? Hari ni hari Isnin. Dan hari ni juga sebenarnya adalah hari ke-15. Hari ke-15, kita live berturut-turut di support group UFP. Tepuk sikit. 15 hari tanpa gagal. Tanpa gagal 15 hari. Dan di close group nak urus bisnes. Hari ni dah hari ke-8 tau. Dah lebih seminggu. Hari ke-8. So tepuk juga lagi sekali. Cikgu Kapten superb lah. Kapten Muhammad Shah Rizal aka Moshari. Ui, banyak nama dah hari ni. Gempak. So, tiba-tiba korang macam lemau pula hari ke-15 ni. Saya dah cakap dah. Saya cakap dengan saya punya hari ni insya-Allah kita ada management meeting insya-Allah. Saya akan join management meeting sekejap lagi dan salah satu topik yang akan dibincangkan adalah apa tau? Adakah saya patut live setiap hari dekat support group EFP ni dengan close group nak urus bisnes ni? Ini bukan ancaman ataupun ugutan, tapi ini adalah pertanyaan. You all nak ke saya live hari-hari ni? Mencabar kot nak live hari-hari pukul 9. Hari kerja okey lagi, hari cuti pun kena live. Satu Ahad pun saya konsisten juga. Ada hari saya pergi ke LCC, ada hari saya pergi galeri lukisan, ada hari saya macam-macam tempat lah saya pergi. Ada hari saya duduk kat rumah, pergi office buat live macam minggu lepas. So tak tahulah korang ni nak macam mana. So kita tengok je lah hari ni macam mana. Macam mana dia punya situasi. Okay, saya tak nak buang masa. Saya rasa kita nak try untuk sangat-sangat precise. So adakah anda sedia untuk konten hari ni? Siapa sedia angkat tangan? Say I. Angkat tangan, say I. Angkat tangan, say I. Siapa sedia? Tulis itu. Sedia, ready. Tulis ready. Untuk poin pertama, untuk topik pada hari ni. Okay, topik hari ni, topik yang sangat mudah. Dia punya tajuk mudah tapi nak buatnya susah. Soalan, ramai orang tanya dan saya terus jawab. Topik pagi ni adalah pilih bank yang mana satu? Mana satukah bank pilihan hati anda? Okey, bank mana satu? Bank yang mana satu? Okey. Bila kita cerita pasal bank, ramai orang tanya saya. Even especially yang dah pergi kelas EFP, kita ada cerita pasal buka bank account. Yang saya minta tolong buka at least 4 account ataupun at least 2 account ataupun 3, tak kisah. Lebih dari satu lah. So ramai yang tanya macam mana nak pilih bank. Pilih bank yang mana satu ni? Mana satu pilihan hati? Mana satu yang sesuai? Mana satu yang patut dipilih? So hari ni apa saya nak anda buat adalah hari ni kita akan share 5 poin. Kita akan share 5 poin penting yang mana kita nak bagi tahu apakah tips yang paling mudah untuk anda tahu pilih bank yang mana satu. Okey. Ready? Cakap orang sebelah. Ready? Ready. Okey. Yang pertama. Benda pertama yang anda kena fikir untuk pilih bank yang mana satu adalah sebelum anda pilih bank mana, anda tanya diri anda dulu. Okey, tanya diri sendiri. Apa tujuan nak deal dengan bank ni? Apa tujuan dia? Listkan tujuan dia. Contoh, benda pertama, tujuan nak deal dengan bank adalah nak buka current account. Buka account semasa. Bukan saving ni kita cerita dalam kerangka bisnes, okey? Nak buka current account semasa. So, tujuan pertama adalah nak buka current account. Okey, itu tujuan dia. Tujuan kedua juga, mungkin nak apply loan. Tujuan kedua, nak apply loan. Tujuan ketiga, nak apply credit card. Tujuan keempat, nak apply apa lagi? Semua benda lah. Tulis semua tujuan tu. Saya takkan kupas satu tujuan macam mana tak. Sesi kali ni adalah guidance saja. Kita tak boleh bagi spesifik. Saya takkan cakap pergi bank kuning ke, pergi bank merah ke, hijau ke, biru ke, tidak. Itu bukan apa yang saya akan bagi tahu kat sini. You all jangan tanya saya bank mana bagus. Saya tak boleh bias. Sebab setiap bank ada kelebihan dan setiap bank ada kekurangannya. Bukan pasal bias pun. Pada saya, memang takkan sama pun. Sebab bank dia ada dia punya kriteria sendiri. That's why guideline pada hari ni adalah ikut pada poin-poin ni. Syaril fokus. Macam tu saya perlukan support daripada anda semua. Saya sebenarnya nak cakap anda ni semua fokus. Bangun. Bangun Syaril, bangun. Memang bangunlah tadi. Pemandangan indah di Richworks pada hari ni. Kita ada ramai ada event hari ni dekat Richworks. So itulah, setiap hari pun memang ada pemandangan indah. Okey. Tu penting tu. Penting Syaril? Penting. Syaril pun cakap penting. Adalah something ni. Saya dengan Syaril ni memang biasalah.
Tengok, kenapa tukar topik ni? Bukan, korang ni semua macam hari ni tak best lah, tak layan lah. Saya rasa ramai orang tak bangun lagi lah. Semua orang tidur lagi. 20 lebih je lagi kat dalam support group EFP ni. Ini memang satu petanda yang bagus lah. Bagus untuk saya, tak bagus untuk anda. Adakah saya patut teruskan ni? Okey. Tu, berbalik pada tujuan pertama. Apa tujuan anda? Facility tu tujuan dia untuk apa? Tujuan dia. Dan baru boleh decide nak pilih bank mana. Okey. Okey. So, itu yang pertama. Tujuan nak apply. Ini antara benda nak pilih lah. Tujuan dia nak apply. Okey. Tulis. Jangan kalang kabut. Pilih dulu satu ni. Capture dulu poin pertama tentang tujuan. Okey. Okey. Poin yang kedua. Ready? Kalau ready dua, tulis situ dua. Tulis dua banyak-banyak atau DUA. Dua. Ataupun doa lah jadinya. Dua. Tahu dua atau eja dua? Two. Dua atau Isnani bahasa Arab. San atau bahasa Mandarin. San. Ialah san. Okey, dua. Okey? Dua. Okey? Okey. Dua, poin kedua adalah tuan-tuan dan puan-puan, lokasi bank. Lokasi bank. Lokasi bank sangat-sangat penting. Especially tuan-tuan dan puan-puan, kalau melibatkan current account. Kalau melibatkan akaun semasa bisnes. Akaun semasa bisnes, paling penting lokasi. Sebab kalau lokasi dia jauh, dia akan menyusahkan anda untuk contoh nak keluar cash banyak-banyak. Kalau keperluan, contoh nak dapatkan buku cek. Contoh nak dapatkan banyak benda lah basically. So kalau tentang lokasi bank, dia lebih kepada tentang apa tahu? Tentang anda punya current account. Kira basically kita panggil tu home branch. Sebab kalau current account dia bagus kalau dekat dengan anda punya premis perniagaan ataupun rumah anda atau mana-mana, so that senang anda nak bergerak. So lokasi bank juga sangat memainkan peranan. Even kalau contoh anda nak apply loan pun, kalau anda nak apply loan, lokasi bank anda sangat-sangat kena ambil berat sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau nak submit dokumen hard copy, senang nak submit. Of course sekarang ramai orang dia akan submit online je. Tapi kalau you pernah dengar apa yang saya cakap masa kelas EFE baru-baru ni, bila nak apply loan dengan bank, macam hantar proposal, hantar portfolio. Macam begitulah hantar dia, konsep dia. So kalau bagus, kalau nak apply loan, buat macam tu lah. EFP bulan ni masih ada tiket ke? Ada. Cik Amidia Manja. Aisyah tolong bantu Cik Amidia Manja. Tag dia Cik Amidia Manja ni. Manja dia nama dia ni. Macam kucing ada anak-anak dekat situ. Manja. Ni memang confirm manja. Bagus. Adakah nama dia betul ataupun nama panggilan? Saya suka kalau Puan Amidia boleh datang ke program saya. Okay? So, faham tak nombor 2? Alhamdulillah, office sebelah bank. Itu pun bagus juga. Actually bagus. Office sebelah bank. Bagus sebenarnya. Cuma masalah kalau office sebelah bank ni ada situasi dia parking susah. Kadang-kadang itu situasi dia. Tapi bagus. Kalau office sebelah bank senang nak buat marketing. Senang orang nak datang. Sebab bank akan ada beroperasi di tempat yang ramai orang. It's actually bagus kalau nak buka office dekat dengan bank. Cuma masalah parking lah nanti. Sama ada anda dimarah oleh pelanggan atau dimarah oleh staff atau anda sendiri yang marah. Sebab susah nak cari parking. Okey ni Cik Farid Izzuddin Mat Khamis di support group EFP. Betul-betul kesiapan saya duduk di Ipoh. SSM alamat rumah Taiping. Sudahnya terpaksa buka bank di Taiping. Jenuh lah urusan apa-apa. Memang biasa macam tu lah. Okey. So lokasi bank. Poin yang kedua. Bagus? Okey, kita pergi poin yang ketiga. Tulis situ 3. Tulis situ 3. Tulis 3. Dah 2 kali EFP tapi nak apply untuk husband. Yes. Bawa husband pergi. Bagus. Saya sangat menggalakkan puan panggil husband untuk datang. Okey. So, yang ketiga. Tulis situ 3. Yang di support di close group nak urus bisnes ni, ada lagi ke tak anda? EFP anda masih ada lagi ke tak? Ya, kita ada Puan Siti Rahmah. Terima kasih Puan Siti Rahmah. Puan Siti Rahmah memang selalu support saya. Itu yang bestnya bila ada support daripada ramai orang ni. Tadi cikgu kapten dekat nak urus bisnes, dia pindah pula kat EFP. Memang otai lah dia. Dia memang kat semua tempat dia akan muncul. Nama pun kapten. So, kapten akan berada di mana-mana. Okey. So, terima kasih. Poin ketiga. Okey. Poin ketiga ni lah penentu banyak benda. Okey. Apa maksud dia tu penentu banyak benda? Okey. Poin ketiga ni lah antara benda yang menyebabkan saya cakap kenapa semalam saya ada topik dekat Richworks.
Facebook Richworks dengan Instagram Richworks. Saya ada share something. So bagi mereka yang ada Instagram, tolong follow Instagram Richworks. Bagi mereka yang berada di dalam Facebook macam anda semua, tolong like dan follow Facebook Richworks, Instagram Richworks Official, Facebook Richworks saja. Pergi join sebab semalam saya ada ajar tentang membaca. Saya bukan ajar kelas membaca. Saya cakap amalan membaca hari Ahad. Semalam saya punya topik. Dan untuk poin ketiga ni lah, dia melibatkan tentang membaca. Membaca yang sangat penting. Ayat pertama turun tentang baca. Iqra. Baca. So, poin ketiga adalah apa saja anda memilih tentang bank, pastikan anda kena faham tentang term and condition. Terma dan syarat. Apa saja fasiliti bank ataupun kemudahan bank ataupun loan bank atau apa-apa saja interaction antara anda dengan bank, anda kena faham, cakap orang sebelah, term and condition. Dalam bahasa Melayunya, terma dan syarat. So, apa maksudnya ni tuan-tuan dan puan-puan? Kalau contoh, anda ada banyak benda yang anda kena, contohlah kita buka akaun bank. Anda kena faham apakah terma buka bank ni, apakah charges yang terlibat, apakah syarat-syarat nak ada online banking, syarat-syarat untuk ada dapat buku cek. Semua syarat-syarat tu anda kena faham. Bukan kena baca semua, memang kadang-kadang kita jaranglah dapat sempat baca semua. Tapi kita baca yang penting. Tanya dengan bank mana satu terma yang penting sebelum saya tanda tangan ni. Banker tu pun kadang-kadang dia tak baca semua sebab benda tu ayat semua dah standard. Tapi anda punya tanggungjawab sebab anda akan sign apa-apa semua benda. Maksudnya setiap kali anda deal dengan bank, tak kisahlah Waima anda buka current account, apply credit card, apply loan apatah lagi, buka FD, fixed deposit account, lagilah kena baca. Kalau macam FD ni, siapa yang pernah pergi kelas CFP dan kelas cash flow, dia akan ada faham FD ni satu method saya sorok duit. FD, fixed deposit. Bukan FD tu, ada dulu orang cakap pasal kereta dulu. Saya pernah buat kat kelas, dia kata FD ni pasal kereta. Dia cakap, apa benda kereta? Apa tak term dia tu, saya tak ingat dia cakap. Memang agak menarik lah. Kelas tu kelas tahun lepas. Kelas tahun lepas apa? 2 tahun lepas, 2018, saya buat kelas cash flow. Dia tak tahu FD tu apa. So, FD tu adalah fixed deposit. So, salah satu terma dan syarat tentang fixed deposit yang anda kena faham adalah tentang berapakah nilai hibah yang anda akan terima, berapa persen, dan berapakah tenure, berapa panjang tenure tu. Tenure fixed deposit tu anda simpan berapa bulan ataupun berapa tahun. Sama juga kalau anda apply loan, berapakah interest rate dia, kadar faedah kena bayar atas pinjaman yang anda pinjam. Sama juga dengan tenure, berapa panjang anda simpan. So ini semua benda-benda yang menyebabkan anda kena faham terma dan syarat. Anda kena baca. Honda model FD kot. Yalah tu. Saya tak pandai sangat kereta-kereta biasa ni. Saya tengok F1 je tuan-tuan dan puan. Kalau you tanya saya pasal Formula 1, yes, saya sangat arif. Saya memang peminat setia F1. Tapi kalau kereta Honda, kereta Asia ni, tak adalah. Semua orang ada minat lain-lain lah. Tapi FD, Honda Civic FD lah. Tengok tu, betul lah tu. Nak harapkan Syaril bagi tahu, dia pun lupa. Dia pun main kereta lain. Dia main Bumblebee katanya. Honda Civic FD ya, betul lah tu. FD ni FD, fixed deposit. Okey, senyum sikit lah. Bagus. Ada gak hiburan pagi ni. So, itulah dia pasal terma and condition. Terma and condition. Betul lah tu. Term and condition. Terma and condition. Terms and syarat. Terms and condition and terma dan syarat. Anda kena baca. On a serious note, anda kena baca. Cakap orang sebelah, baca. Hashtag baca. Hashtag baca TNC. Terima kasih Cik Bella Suhaila. Hashtag baca TNC. Tolong baca. Sebab bila anda baca, anda tak akan kena game dengan bank dan anda tak tersalah sign. Okay? So, setakat ni dah berapa? 3. So, selepas ni berapa? 4. Then, ready untuk 4? Kalau ready, tulis itu 4. Tulis 4. Tulis 4. 4. Tulis point nombor 4. Tulis. Kalau tak tulis, saya tak start. Terima kasih Cik Liana Bakar. To hide away money. To hide away money. Menarik dia cakap tadi. To hide away money. To hide the tenure dia. Okay, thank you. Because dia pakai balik perkataan Inggeris yang saya pakai. Terima kasih. Okay, yang keempat. Yang keempat ni. Ini poin yang ramai orang tak jelas. Dan ramai orang malu nak buat. Tapi seriously, siapa malu dia jadi rugilah.
Malu jadi siapa malu dia tak ada pergi ke mana-mana lah. Kalau poin nombor 4 ni anda tak buat. Okey, apa tu poin nombor 4? Poin nombor 4, anda kena baik dengan officer. Bergantung kepada officer. Ada hubungan baik dengan pegawai bank. Ada hubungan yang erat dengan pegawai bank. So, maksudnya apa tu? Poin keempat ni adalah poin anda sesama manusia. Menarik ke tak menarik? Yes. Dia maksudnya apa ni? Bila kita cerita pasal poin nombor 4, kita nak anda tahu siapa anda deal dengan bank ni. Bank mana? Maksudnya, officer mana yang awak sedang deal ni, nombor 4 ni. Apa maksud dia tu? Malu bertanya sesat jalan. Yes. Apa benda best yang saya belajar bila saya dekat Richworks ataupun dekat company, especially dekat Richworks lah. Saya punya bos-bos dulu, especially Doc dengan Tuan Haji Jerry, masa mula-mula saya masuk dulu, benda yang betul yang mereka ajar saya siapa nak tahu say I? Okay, siapa nak tahu say I? Okay. Benda betul yang mereka ajar kepada saya adalah kalau boleh tolong berikan rasa hormat yang sangat tinggi kepada bank officer. Tapi hormat tu jangan sampai you terlalu percaya. Jangan, dia macam ni lah. Hormat tu secara profesional. Jangan sampai kalau banker tu tak memberi anda servis yang baik pun anda macam relax je. Tidak. Dia macam kena ada skill lah basically. Kena ada skill berhubung dengan pihak bank. Kena ada skill berhubung dengan deal dengan bank sehabis baik. So anda kena pastikan officer yang ada tu dia seorang yang supportive. Dia seorang yang akan menyokong anda. Dia seorang yang friendly. Dia macam dia rela nak layan anda. Yang ketiga, dia respect anda. Okay, maksud respect ni apa? Yang ni saya nak tekankan. Tulis itu #respect. Okay, hormat. Okay, saya ada baru-baru ni ada dengar kes yang ada peserta, bila mereka deal dengan bank, bank ni tak percaya dengan mereka. Bank ni cakap mereka tak mampu nak pergi mana-mana. Macam layan tak layan je, macam buat endah tak endah je. So bank, anda kena cari officer yang, tuan-tuan dan puan-puan, dia respect anda punya business. Dia hormat anda punya business. Dia basically dia berikan anda keyakinan. Dia tak pandang rendah kepada anda. So itu yang saya nak cakap dengan anda. Minggu lepas ada satu soalan daripada Cik Marina, tak silap saya. Marina Turiman kot nama dia dalam EFP, support group EFP. Dia ada tanya. Dia ada post satu benda, dia tanya. Dia cakap dengan saya. Dia tanya dengan saya Okay, nak tahu tak apa dia tanya? Tulis itu nak tahu. Tulis nak tahu. Dah tulis nak tahu baru saya ni. Ni cerita ni penting cerita ni bagus sebab ini akan membantu anda. Akan membantu anda pergi lebih jauh. Okey. Pegawai bank dah jadi customer saya. Bagus Cik Bella Suhaila. Bagus. Betul Puan Siti Rahmah. Nama dia Marina Turiman. Dia Spire. Tak salah saya. Okey, dia tanya soalan tu banyak. Sangat best dia tanya. Okey, dia tanya saya Tuan Nasrul, saya nak tanya, patut ke tak setiap hari saya punya sales kalau 300 pun saya patut bank in juga? Dia tanya saya macam tu. So jawapan saya agak-agaknya apa? Sebab dalam kelas EFP dan dalam kelas cash flow saya ajar setiap hari apa saja duit just masukkan je. Exactly berapa yang you collect tentang cash. So dia macam ada ragu-ragu sikit. Dia kata patut ke dia masuk? Sebab dia kata officer tu tanya dia, kenapa amount kecil pun nak masuk? Okay. Alamak Cik Anji, salah typo tu. Saya tak nak baca. Okay. Saya dah siap buat sale lah. Okay. Okay. Basically tentang bank ni, sebab kalau you disiplin setiap hari you masukkan duit, dia akan beri banyak manfaat kepada you. Dia akan beri gila-gila manfaat kepada anda. Sebab apa tau? Sebab seriously, bila bank tengok anda disiplin hari-hari masukkan duit, disiplin secara konsisten masukkan duit, dia akan menyebabkan bank rasa macam okay, officer akan tengok, oh dia ni rajin gila masuk duit, bagus dia ni. So anda akan dapat respect daripada pihak bank. So patutlah masukkan hari-hari. Jangan rasa ragu-ragu, follow saja. Sebab ni antara benda betul yang kami ajar kepada student. Salah satunya Tuan Aizat, yang mana bila dia dah tengok, Tuan Aizat dulu mula-mula sales dia tak adalah macam sekarang ribu-ribu hari-hari. Dulu-dulu ratus-ratus juga. Tapi dia konsisten masukkan hari-hari. Alhamdulillah bank dah nampak, dan bila dia nak something, senang je bank nak bagi. Okay,
So tu point keempat. Dan kita ada point yang kelima, last. Point last. Okay, tulis situ. Last 5. Tulis situ, last 5. Okay. So kita nak betul-betul habis setengah jam. Saya tak nak buang masa. Saya tengok you all pun dah sampai 50. Bagus, berikan tepukan kepada anda. Ketuk je pegawai tu. Jangan main ketuk-ketuk pegawai. Cik Roshamri, Kang tak dapat apa-apa Kang. Okay. Point kelima adalah jawapan. Point dia adalah future direction. Future direction. Maksudnya apa? Bila anda nak pilih bank yang mana satu, anda ada direction, anda ada future, anda nak buat macam mana? Apa direction anda? Kalau macam contoh saya cerita dalam kelas EFP dan kelas cash flow, saya menggalakkan anda patut buka akaun bank kuning dengan bank merah sebab dua akaun ni especially penting untuk collection. Sebab dua bank ni adalah dua bank paling utama di Malaysia. So senang untuk klien masukkan duit, especially kalau anda deal dengan bisnes yang anda punya bisnes adalah memerlukan orang segera masuk duit pakai CDM atau basically antara kat Malaysia ni most people dia ada dua lah. Sama ada dia ada akaun merah atau akaun kuning. Sama ada dia tak ada dua-dua. Tapi saya rasa kebarangkalian mungkin saya buat assumption mungkin 70 ke 80 orang at least dia mesti ada salah satu akaun. Macam ada certain orang dia ada dua-dua akaun. So tak ada isu. Tapi bagus kalau anda untuk future direction anda kena faham benda ni. Tujuan anda buka tu future direction of course memudahkan pelanggan, itu pertama. Kedua, adakah anda nak beroperasi di local arena saja? Kalau anda punya market, anda nak main local je, then buka bank dalam negeri lah. Bank yang bukan international. Tapi contoh, kalau anda bakal nak pergi international, macam contoh anda selalu pergi China, anda selalu pergi beli barang dekat luar negara, anda perlu deal dengan currency, foreign currency. So bagus kalau anda ada buka account international account. Anda kena buka international account. Contoh bank HSBC ke, Standard Chartered ke, Citibank ke, buka account international ni sebab senang. Anda boleh buka foreign currency account. Ni pergi tanya bank anda, jangan tanya saya. Tulis itu, foreign currency account. Account mata wang asing. Dia sangat penting sangat bagus kalau anda ada plan untuk pergi international. Tu bagus, tu bagus. So dia punya terms adalah tentang future direction. Adakah anda nak main local? Adakah anda nak main global? Atau anda nak main global? Global itu global dan local. Dua-dua sekali. So kalau future direction anda akan pergi international, pergi buka. Yes, dia lebih kurang macam multi currency. Yes, Puan Liana Bakar. Tapi dia lebih kepada nama dia adalah foreign currency account. Sama ada anda pledge account tu atas USD ataupun RMB ataupun Euro, it's up to you. So tengok kepada anda deal dengan banyak negara mana. Okay? So itu saja. 5 point. Sangat pantas hari ni. Sangat pantas hari ni 5 point. Sangat precise, sangat padu. So apa saya nak anda buat tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, tolong share learning point. Saya tengok especially dekat support group EFP semua dah macam malas je. Semua dah macam dah mentang-mentang dah 2 minggu lepas EFP, semua dah macam lemau je. Share learning point. Kalau anda tengah tulis tu copy paste, angkat gambar paste je, gambar dalam group. Kalau anda tengah dah tulis kat ni copy paste post je. Ini benda yang saya belajar. Kalau FD boleh ke buka? Boleh buka FD. Kena buka FD. So jika saya sedang deal dengan Malaysia dan Singapura sekarang, patut ke buka foreign currency? Yes, mungkin patut. Sebab nak jaga tentang currency punya volatility. So, apakah 5 point tu? Tonton dari mula sampai habis. Saya ada 5 point hari ni untuk pilih bank yang mana satu. Saya tidak sebut langsung anda patut buka bank mana. Saya suruh anda pilih sendiri. Dia bergantung kepada poin-poin yang saya ceritakan tadi. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dapat jumpa anda sekali lagi untuk esok. Bagi anda dalam support group EFP, tolong bantu saya. Support group EFP, tolong bantu saya. First, share learning point. Second, tolong bawa orang yang tak pernah pergi EFP masuk grup nak urus bisnes. Mereka pun boleh tengok live ni juga, macam anda. Isu dia sekarang saya terlalu ramai orang minta nak masuk support group EFP, kami tak boleh luluskan sebab ini grup eksklusif. Untuk mereka yang hanya join EFP saja, tuan-tuan dan puan-puan. So, bagi mereka yang dalam nak urus bisnes, tolong share learning point di kami punya wall dan juga tolong saya. Tolong ajak orang lain juga join grup ni. Kita dah cecah 1,000 orang. So kita tengah target nak dapat at least 10,000 dalam waktu terdekat. Kita ada target kita. Itu target kita yang seterusnya. Sekarang kita dah 1,000. So kita perlukan lagi ramai untuk join kita punya close group nak urus bisnes ni.
Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita akan jumpa lagi. Petang ni saya ada live lagi sekali, insya-Allah. Tengok pada keadaan. Sebab saya akan masuk meeting sekejap lagi. So, saya tak tahu macam mana petang ni. So, petang ni saya ada live di Facebook Richworks dan Instagram Official Richworks. So, tajuk petang ni adalah rahsia dia. Tontonlah nanti, tengoklah poster. Provided kita akan run juga sesi tu. Yang mana sesi ni akan jadi hari keempat betul-betul. So, tahniah kepada anda di support group EFP. 15 hari betul-betul di Nak Urus Bisnes. 8 hari betul-betul. Berikan tepukan kepada anda. So, jumpa lagi insyaAllah esok pagi di tempat yang sama. So, pastikan tolong saya share learning point. Dan harap ada rezeki untuk jumpa anda di program Smart Cashflow Management dan Cost Analysis pada 19 dan 20 Januari dan juga EFP pada 31 Januari 2020. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Jumpa lagi di waktu akan datang dan see you when I see you. Assalamualaikum.